yang jadi imam pada isteri ni, ya Allah. Isteri tu habis meta tak? Suami jadi imam, baca pula lagu macam-macam. Allah, isteri kata apa? Pilihan yang tepat. No, nampak tak? Tengok-tengok dia pederah sembahyang zuhur tak tepat lagi tu. Baik Ustaz Ahmad, nak sikit je Ustaz Ahmad. Kalau azan pula Ustaz Ahmad. Azam boleh Datuk. Ambil lagu apa nak buat? Lagu Nahwan. Nahwan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Nahwan. Lagi lagu apa lagi? Jiharkah Datuk. Jiharkah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi lagu apa? Hijaz. Hijaz. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi lagu Rush. Roh lupa lah tu. Kalau gitu lagu Piramli. Lagu Piramli. Berkorban apa saja. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Piramli sebenarnya padi. Ingat berkorban tadi. Baik, tuan-tuan, kita serahkan balik pada Ustaz Amin. Silakan Ustaz. Masya Allah. Tepuk sikit tuan-tuan. Saya kalau dengan mereka berdua ni, saya kalah awal. Saya pun tuan-tuan pakai kopiah putih lah. Dah kalah awal. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini kita nak bersembang, nak bersantai-santai dalam tempoh yang sangat singkat. Saya pasti tuan-tuan yang hadir malam ni nak dengar sejauh dan selama yang mungkin. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, masa yang Allah SWT berikan kepada kita 24 jam sehari ini, kita nak kena pastikan nikmat masa yang Allah bagi ini untuk kita rebut sehabis mungkin. Di dalam kehidupan kita, bila kita bangun pagi, kita solat subuh, kita bekerja dan sebagainya, rebutlah peluang dalam 24 jam sehari ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Bertuahnya tuan-tuan berada di dalam majlis ilmu yang tuan-tuan berada sekarang ini. Bukan sekadar kita nak datang untuk nak minum minuman yang peniaga jualkan kepada kita. Bukan sekadar kita nak beli jeruk. Bukan sekadar kita nak beli pakaian. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak menghabiskan masa kita malam ini dan juga malam-malam yang berikutnya, masa kita untuk akhirat nanti insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan pengorbanan yang kita buat pada malam ini, mudah-mudahan Allah mengira kita sebagai amal soleh insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak buka perbincangan santai-santai lah malam ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha Datuk Ustaz Ahmad. Yang saya kira tak berapa hari saja lagi, hari ini dah 26, lebih kurang 2-3 hari saja lagi kita akan menyambut Aidiladha. Dan sudah pasti tuan-tuan yang ada di dataran hari ini sudah pasti akan melaksanakan ibadah korban. Jadi Datuk, dalam sirah Islam, sejarah Islam, sirah Nabawiyah, dan kita seringkali diperdengarkan tentang erti pengorbanan. Yang mana Datuk, umat Islam ini dituntut untuk menghayati erti pengorbanan yang sebenarnya. Nak menyelami, ramai yang faham Datuk, berkorban ni setakat sembelih lembu, setakat sembelih kambing Datuk. Hal lain ni orang Kedah kata pakai tak tahu apa lah. Kan? Jadi malam ni Datuk, boleh tak kita nak minta Datuk ceritakan apa makna sebenar tentang erti pengorbanan? Saya minta Datuk, dan selepas ni sambung pula dengan Ustaz Darid Ahmad. Dia nak bernasyid ke, dia nak berzikir, saya tak tahulah. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih
kepada Ustaz Amin, terima kasih kepada Da'i Ahmad, terima kasih pada pihak penganjur, terima kasih pada tuan-tuan yang datang pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup saya ni tuan-tuan, pertama kali saya hari ni pegang stick drum tu. Tak pernah saya duduk atas kerusi, tak pernah saya tengok drum macam tu tuan. First time malam ni kira hebat. Tu yang geram tadi nak katok juga tuan-tuan. Kak Kamisah Kimi kan, rasa nak ketuk juga. Saya ni suka apa saja benda yang boleh mendatangkan kebaikan, apa benda yang boleh mendatangkan manfaat. Insya-Allah saya suka buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, apa ayat dia Ustaz Ahmad? Wallazina jahadu juna. Allah. Okay. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad ni tuan-tuan, dia ni hafiz Quran. Tanyalah ayat apa pun dia boleh sambung. InsyaAllah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan hafalan dia tu Ustaz Amin kekal lah dalam dada dia tu. Dan dia ni tuan-tuan naib juara 2 Da'i Nusantara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Naib juara tuan. Saya tanya ayat apa pun dia boleh. Hari tu saya bertanya ayat susah Ustaz. Ayat atas tu dia boleh sambung tuan. Saya tanya dekat dia, Ustaz Ahmad sambung. Inna a'tainakal kautsar. Sambung. Fasalli li rabbika wanhar. Allah susahnya tuan-tuan. Dia boleh sambung kat leha weh. Hebat Ustaz Ahmad ni. Baik, ayat yang dia baca tadi, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang berjihad pada jalan Allah. Siapa-siapa yang bersungguh pada jalan kami. Siapa-siapa yang berjuang pada jalan kami, nescaya kami akan berikan petunjuk kepada dia. Nescaya kami akan bantu dia. Nescaya kami akan tolong dia. Kata Allah. Sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan, buat saja kerja agama. Buat saja kerja yang baik. Jangan bimbang. Allah jamin. Allah Ta'ala akan bagi kemenangan. Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Allah Ta'ala akan jaga kita. Jangan takut. Kadang-kadang akak-akak ni berkorban untuk suami, berkorban untuk anak-anak. Bila dah korban, kadang-kadang suami pula tak ingat pengorbanan tu. Beranak 8. Masaklah Allah tak tahu nak habaq. Ustaz Ahmad ni kahwin berapa tahun? Jawablah. 5. 5 tahun kahwin, 4 anak ni. Dah ingatkan bujang lagi. Dah ha. Kahwin dah 5 tahun, baru 5 tahun. Tapi anak dah 4. Ni nak masuk lagi hak nombor 5. Lah, kalaulah Ustaz Ahmad tak nampak pengorbanan isteri dia, seorang setahun seorang. Sesiku Ustaz Ahmad. Smackdown pun tak apa. Ingat senang ke? Setahun seorang. Elok nak selim badan, naik balik. Elok beranak, mai balik. Tu kalau pergi ke klinik tu, nurse tanya, bukan dah bersalin ke hari tu? Datang balik je. Nampak tuan? Klinik lain-lain. Seorang. Oh, klinik lain-lain. Oh, pandai. Nampak tuan? Tu namanya cerdik tuan. Tahun lepas, tahun lagi sekali lain ni. Tak tahu berapa target saya pun tak Yang tahu. ni cerdik tak boleh bawa bincang tu. Tak boleh buat bincang. Senyap-senyap je cerdik dia. Betul. Baik tuan-tuan. Kalaulah isteri, kadang-kadang pengorbanan isteri suami tak nampak. Yang dia nampak je. Sian. Pergi pejabat agama, selesaikan. Kadang-kadang tak nampak. Tu yang duk merintih tu. Tiada terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa, asyik memuja. Orang tak ingat. Allah Ta'ala kata, aku akan bagi petunjuk pada kamu.
Sebab itu ibu-ibu, akak-akak, mak-mak yang datang malam ni. Pengorbanan kita ni untuk Allah. Nak bagi ramai umat Nabi Muhammad, nak jaga suami, nak jaga anak-anak, nak bagi pendidikan pada anak, nak asuh, jihad. Kalau tak berkorban tuan-tuan, anak tu duduk dalam longkang lah. Ni adik kita ni. Allah, mak dia jenuh korban tuan-tuan. Ni depan kita. Nuh di rumah. Tak macam mana dia melompat ke dia. Mak tengah tidur, dia terjun atas mak dia. Tapi mak tak marah, mak tetap sabar. Punya teruknya beranak, satu hospital dengar. Comel satu hospital dengar. 8 jam tahan sakit, bersalin. Bila dah bersalin, suami datang. Nurse Cina pula bagi baby, encik sudah boleh ajan. Bagi kat laki kita, laki pun bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tanya, sudah tukar si kalang. Tu takbir raya bang, bukan bang bang. Allah. Saat lagi dia kata kat isteri dia, Mama, kita dapat baby girl. Sakit sangat abang, kali ni sakit. Anak tu terbelit tali pusat. Biru dah muka abang. Tak nak dah bersalin abang. Tak larat dah. Bila balik rumah, baby tadi lengan ni ya Allah macam ubi. Pipi ni macam kuih pau. Geramnya, anak mama geramnya. Tahun depan mengandung pula. Padahal sakit tu duk terasa lagi. Tapi dia sanggup lupakan sakit. Ni contoh pengorbanan seorang ibu. Yang Nabi kata duk atas 3 daripada bapa dia, suami dia. Kenapa yang? Dengan siapa yang patut kamu buat baik? Mak, lepas tu baru bapa. Sebab apa? Yang pertama, bapa tak akan merasa seksanya mengandung. Yang kedua, bapa tak akan merasa seksanya melahirkan anak. Yang ketiganya, seorang suami tak akan merasa bagaimana menyusukan anak tengah-tengah malam, anak duk teriak nak susu badan. Pak tidur. Mak ni sat-sat bangkit lah. Ya Allah. Anak nak susu. Suami siku ya. Oh, teriak lah. Anak. Tengah anak-anak tu nyusu. Yang pak tu pun nak susu juga. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Abang-abang, pengorbanan abang-abang ni. Nak bayar hutang rumah, bayar hutang kereta, anak nak sekolah, isteri nak beli jeruk. Saya duk nampak jeruk malah. Isteri nak barang mah, isteri nak pergi Ismail Group. Isteri nak balik kampung, Allah tak tahu nak habang. Malam ni balik, nampak? Malam ni balik, isteri suruh balik, balik. Pengorbanan kadang-kadang pengorbanan suami, isteri tak nampak. Isteri ajak B. Jomlah pergi carnival Malaysian food. Dekat Lotus tu jomlah bang. B, jomlah B. Ada jeruk, ada krepek, ada biskut, ada baju. Ada aiskrim RM1. Semua B, jomlah B. Tak nak. B penat. B jomlah B. B kata B penat lah. Babi. Daripada B tukar jadi babi. Padahal ke Lotus ni tiap-tiap hari pergi. Tapi hari ni saja tak bawa datang sini. Babi. Kembung pipi ni. Babi. Sabarlah abang. Nak buat macam mana?
Begitu juga kita, ibu ayah, anak-anak tak ingat. Anak-anak tak ingat pengorbanan mak bapak. Dapat makwa, lupa mak bapak. Dapat isteri, tinggal mak bapak. Dapat tunang, dia dengar cakap tunang lebih daripada mak bapak dia. Dapat kawan, boleh ride, boleh naik motor, mak nasihat, pak panggil pun tak dengar. Bila dapat kerja, SPM pula straight A, lagi dia sombong. Ada juga anak macam tu. Mak tersaduk teriak lah, pak tersaduk sedih lah. Yang kita didik dia tu dah ada dah balasan di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Siapa-siapa yang bersungguh pada jalan Allah, berjihad betul-betul pada jalan Allah, Allah akan buka haluan pada dia. Allah akan buka laluan pada dia. Jangan takut. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, saya tak takut tuan-tuan. Saya tak pernah fed up nak buat baik. Saya tak pernah jemu nak buat baik. Teruskan, teruskan, teruskan. Sebab Allah tolong. Tadi saya nyimbang dengan Profesor Madya daripada Universiti Melaya pagi tadi. Saya pagi tadi 8.30 dekat TV Al-Hijrah. 10.15 pagi dekat TV3 pula. Besok pagi 9.40 pagi dekat RTM. Tu dia orang tak. Hari Rabu pula dekat TV Hijrah 8.30. 9 malam pula Salam Baitullah TV1 pula. Ada saya cakap pada tuan-tuan, letih lah, penat lah. Pagi tadi TV3 mai balik Sri Iskandar. Dari Sri Iskandar ni patah balik pergi Kuala Lumpur pula. Saya tak merungut. Sebab tu saya anggap jihad. Nanti Tuhan tolong saya macam-macam. Tuhan buka saya macam-macam jalan. Sampailah pagi tadi di TV3 Malaysia Hari Ini, saya nyimbang dengan Profesor. Dia buat hari ini untuk program anak-anak yang gagal dalam SPM. Apa yang nak buat dengan anak-anak kita yang tak berapa cemerlang dalam SPM? Apa yang nak buat? Tadi Universiti Melaya, dia sebut dalam TV3. Saya duduk dengar senyimbang dengan Prof. Dia kata, Ustaz, ada orang tanya Ustaz. Dia kata, Pak saya apa? Duduk bercakap. Orang bukan nak dengar. Habis itu Prof jawab apa? Kita ni tak boleh berhenti bercakap. Cakap saja. Dakwah saja. Cakap saja. Orang dengar ke, orang tak dengar ke, cakap. Walaupun yang dengar tu seorang, teruskan bercakap. Dan insya-Allah Ustaz, apa yang kita cakap tu lama-lama orang berfikir. Lama-lama orang akan ambil perhatian. Dan lama-lama insya-Allah Ustaz, cakap itu menjadikan berjaya. Kerana itu Nabi Muhammad, apa yang dia tak kena? Orang lempar dengan batu. Orang nak bunuh Rasulullah. Orang halau Rasulullah. Orang boikot Rasulullah. Nabi teruskan, Nabi terus cakap, dakwah. Dan akhirnya tuan-tuan, Rasulullah berjaya. Sebab apa? Sebab Allah kata, kami akan bagi petunjuk, kami akan buka laluan kepada orang yang buat kerja jihad. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, saya dah kata dah tadi, jangan berhenti. Prof tadi kata kat saya tahu cerita Ustaz Kazim ni, macam-macam cerita. Sat-sat kulit jadi macam katak puru. Heboh satu Malaysia. Datang pakcik-makcik dari Kedah, tak? Ustaz nak tengok mana dia katak puru. Dia tengok kat saya, mana dia katak puru. Saya kata katak puru ada buah tempurung, pergi cari. Dia nak tengok mana dia badan saya yang penuh dengan katak. Macam katak puru. Tuan-tuan, bila Allah bagi saya sakit, hari tu jadi kulit, saya pun tak sangka kulit saya jadi macam itu. Tetapi teruskan buat kerja. Akibatnya tuan-tuan, datang pengarah filem, dia ambil saya berlakon filem. Allah bagi sakit, dalam masa yang sama, Allah bagi pula saya jadi hero filem dalam usia tua. InsyaAllah bulan 10 ni keluar di panggung wayang.
Tak dapat 90 juta, 50 juta pun jadilah. Nah, tuan-tuan tengoklah nanti. Bila mereka tulis skrip, saya tulis skrip, mereka adjust, mereka tanya dekat saya, Datuk, siapa yang nak bawa watak Datuk dalam filem ni? Saya kata dekat mereka, carilah orang yang iras-iras muka macam saya, baru ada feeling. Mereka tanya, siapa Ustaz pelakon di Malaysia yang muka macam Ustaz? Saya kata Zul Arifin. Mereka tengok muka saya, Ustaz ni sewe ke apa? Dia kata Ustaz tak ada orang lain yang boleh bawa watak yang muka macam Ustaz melainkan Ustaz. Akhirnya saya terima berlakon filem jadi hero. Nama dia Zim Al-Kazim. Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi. Bila sakit macam tu, mereka kata saya ni kena katak puru. Habis badan saya masa tu. Saya teringat nama satu ulam, nama dia ialah Pria Katak. Kan? Pria Katak. Kemudian, saya kata kenapa saya tak buat Pria Katak campur dengan susu kambing, campur dengan Arabica, campur dengan kopi Abusta. Akhirnya tuan-tuan, hasil pula kopi. Nama dia Kopi Al-Kazim. Kalaulah saya tak sakit, tak ada Kopi Al-Kazim. Saya turun je kereta tadi, brother tu tanya, Ustaz, kopi tak bawa? Saya tak ada. Hampir cari kat go shop. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu, tuan-tuan jangan fed up dalam berjihad. Tuan-tuan jangan fed up dalam menolong orang. Tuan-tuan jangan jemu nak buat baik. Sebab Allah Ta'ala jamin pada kita, pertolongan Allah akan sampai. Hidayah Allah akan sampai. Apa lagi yang kita takut? Tadi Ustaz, saya balik pada TV3 tadi, singgah di Rawang. Saya sarapan pukul 11.45 di situ. Sambil duduk makan bihun sup tu, saya duduk tengok satu abang tu duduk basking. Seorang-seorang dia aja duduk main gitar. Seorang pun tak tengok dia. Saya tengok dia duduk menyanyi lagu Ramli Sarip. Aku menulis bukan kerana nama. Saya tengok dia. Saya kata kat pembantu saya, saat lagi habis kita makan, kita pergi tolong dia. Dia pun kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bang, main saya menyanyi. Oh, boleh Lagu apa Ustaz? M. Nasir. Saya kata. Suatu masa, dia pun setting semua, main. Saya mana tahu key tuan-tuan. Tak erti key. Apa bala key tak tahu. Kunci rumah saya tahu. Okey Ustaz. Masuk je Ustaz. Saya pun masuk. Bagaimanakah ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap mada berkisah, tiap wajah bererti. Manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir 1000 tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jual dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Dengarkanlah panggilanku. Dengarkanlah lagu untukmu. Angin lalu. Orang datang penuh tuan. Pakai duk video, pakai duk ambil gambar. Tabung dia pun penuh. Habis satu lagu bang. Saya nak balik Ipoh. Malam ni kat Seri Iskandar. Ustaz boleh minta nombor telefon. Kenapa? Kalau Ustaz lalu, 2-3 lagu ni. Niat saya satu ya. Supaya ada orang main tengok dia. Ada orang bagi duit kat dia. Jadi, insya-Allah setiap benda baik yang kita buat ada balasan.
Saya duk tengok akak kita tu main seorang-seorang. Bawa lah tongkat tu akak kita tu. Nama apa tu akak kita ni? Kak nama apa kak? Kalsum nama apa? Ni. Kak apa tu duk atas kerusi ni? Sambil ngunyah. Ha. Kak nama apa? Tudung biru. Ha. Nama. Mida. Apa? Mila. Oh. Umur berapa umur? 78 sebaya saya lah. Ya Allah. Saya 76. Allah. Allah sebaya dengan saya. Tapi tak nampak no 76. Saya duk tengok Kak Milah berjalan no. Tok tek. Dia jalan. Saya duk tengok. Siapa lah yang nak bagi kerusi kat dia? Ada orang bagi? Ada. Adakah sia-sia bagi kerusi kat Makcik Milah? Tak ada ah. Allah mesti balas. Tuan-tuan duk tolong peniaga ni bayar zakat, depa ni sedekah dekat orang pula. Ada balasan yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Tuan-tuan buat korban tahun ini, ada benda baik yang Allah Ta'ala akan balas pada kita. Tuan-tuan tunggu saja benda baik yang Allah nak balas. Mungkin anak yang soleh, mungkin isteri yang baik, suami yang sopan, jiran yang baik, rezeki yang melimpah. Allah kata ada dan ada. Ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Dan apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah akan ganti balik. Maka tuan-tuan, jangan jemu berbuat baik. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan juga keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Apabila yang baik kita lakukan, balasan yang baik akan gantinya. Apabila yang baik kita lakukan, balasan yang baik akan gantinya. Itu semua usah ragukan, berlipat ganda kelak kan datang gantinya. Itu semua usah ragukan, berlipat ganda kelak kan datang gantinya. Demikian pula perbuatan buruk, semuanya itu akan diganjar. Demikian pula perbuatan buruk, semuanya itu akan diganjar. Meskipun betapa pandainya menyorok, namun hukum Tuhan akan mengejar. Meskipun betapa pandainya menyorok, namun hukum Tuhan akan mengejar. Ustaz Amin tak nak main kompang ke? Kalau ada kompang saya main ada tu. Drum ada? Drum lain, kompang lain. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, begitu besar makna pengorbanan yang telah pun diceritakan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz kepada kita semua.
Cuma sikit ya tuan-tuan, dengan apa makna pengorbanan yang telah diceritakan oleh Datuk tadi. Pengorbanan seorang wanita yang bergelar ibu, yang bergelar isteri. Pengorbanan suami yang belanjakan duit ringgit hasil dia bekerja sebagai apa jua sekalipun, baik peniaga dan sebagainya. Tapi satu ya tuan-tuan Datuk, jangan ungkit. Jangan ungkit, maklum. Maklum berkelahi dengan Pak Long di rumah. Orang Kedah kata berkelahi, gaduh. Bergaduh di rumah ni, boleh kata pinggan, kuali semua ni terbang. Kan? Mak Long ajak Pak Long pergi pasaraya, pergi sana sini, berkelahi, gaduh. Bila bergaduh ni sampai ke satu peringkat, Mak Long kata, abang dah lupa jasa saya. Sudah. Apa jasa hang? Orang Kedah kata, apa jasa kamu? Apa jasa Milah? Apa jasa Sum? Kan? Bila dia ungkit, padam. Kita ungkit pengorbanan kita mengandung anak kita 9 bulan 10 hari. Bayangkan tuan-tuan, katalah tuan-tuan ibu-ibu yang ada malam ni mengandung anak dah 5. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ungkit saja kerana bergaduh dengan suami, 5 hak yang lahir tu pahala padam. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan, sejauh mana kita berkorban saat kita diuji dengan perasaan, banyakkanlah beristighfar. Banyakkanlah ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana rasa marah kita tu, janganlah dikongsi dengan orang. Datuk, saya sekali-sekali teringat ada pesanan sahabat kita, Datuk pun kenal, duduk di Kedah tu. Ada kawan kami ni tuan-tuan, sahabat saya jugalah. Taklah jauh mana beza umur dengan saya ni. Datuk pun kenal, selalu pergi ke Al-Barakah, selalu jugalah berada di sekitar utara, belah utara tu. Bila diuji tuan-tuan, orang tanya dia, tak mau nak jawab ke? Tak mau nak respon ke? Tak mau nak tulis ke? Dia kata, daripada duk jawab, daripada duk sambut, lebih baik diam. Apa yang orang kata dekat kita, lebih baik diam. Itu juga antara pengorbanan jiwa kita, pengorbanan hati kita, untuk kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak teruskan lagi. Tadi saya duk tanya Da'i Ahmad nak minta bernasyid lagu Rabbani. Dia kata sekejap hujung-hujung dia kata. Tak apa, kita taruh. Jadi tadi Datuk sebut tentang makna pengorbanan disulamkan pula dengan aktiviti kita, kegiatan kita bila kita mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata kita bersedekah. Orang bagi tahu dekat kita ni, Kak Leha nak buat masjid ni di kampung kita ni. Di taman kita ni nak buat surau. Dia pun minta 1 kaki RM20. Kak Leha kata tak apa, aku bagi 2 kaki. Kalau sekaki tak cukup nak jalan macam mana? Bagi 2 kaki RM40. Tapi tuan-tuan dan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, ada sampai saat dan ketika ini saya jumpa dengan pelbagai orang yang kononnya mengorbankan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi dia tak faham. Masih lagi dia duk berasa, aku dah korban banyak dah, tapi apa yang aku dapat? Dia tidak faham. Datuk, dia tidak nampak. Jadi kalau boleh Datuk bagi nampaklah kat kami semua malam ni, orang Seri Iskandar, macam mana yang dikatakan korbankan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu menaikkan rezeki kita ni Datuk. Macam Datuk lah, kan? Tuan-tuan pun tahu, di pusat pendidikan Al-Barakah ni Datuk dah berkorban banyak dah. Datuk dah korban jiwa dia, Datuk dah berkorban harta dia, Datuk dah berkorban tenaga dia, sampai terbina pusat pendidikan Al-Barakah yang cukup hebat.
Besar tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok Pusat Pendidikan Al-Barakah hasil pengorbanan Datuk dan ahli keluarga serta sahabat-sahabat Datuk. Sila Datuk. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, kita tanya lagi Ustaz Ahmad. Nak tengok dia ingat tak ingat Quran. Ustaz Ahmad, ayat di dalam Al-Quran yang Allah menjelaskan bahawa Allah hanya menerima pemberian, sedekah dan sebagainya jika sesuatu yang kita beri itu ialah sesuatu yang kita sayang. Apa ayat dia Ustaz Ahmad? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sambung. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sambung. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Nampak. Jadi saya ni main tebuk je. Tu nama dia tebuk. Main tembak dia sambung. Tu nama dia dua soalan yang saya tebuk dia boleh jawab dah. Baik, dalam surah Ali Imran tadi Allah Ta'ala sebut, sama sekali tidak diterima pemberian kamu sehinggalah kamu memberikan sesuatu yang kamu sayang. Dan sesungguhnya apa yang kamu berikan itu pada setiap sesuatu Allah Maha mengetahui. Jadi yang pertama yang saya nak sentuh bab ini, yang nak sedekah, yang nak memberi, berilah sesuatu yang kita sayang. Ni kadang-kadang kita nak sedekah, bagi baju pada mangsa kebakaran, bagi seluar. Seluar tu kita pun tak pakai. Seluar jenis DJ Dave, hak kembang di bawah. Zaman Helame punya apa nama seluar. Tu dia kembang. Dia kata elok rumah tu terbakar. Boleh hadiah seluar kat dia. Kita pun tak pakai, kita pergi sedekah kat dia. Ni hak kita nak buat korban, nak main ni. Satu Sri Iskandar ni, dia cari korban. Yang mana paling murah. Pi atas tu, Sri apa? Suruh maju atas. Taman Maju apa kan. Berapa sini buat korban? 800.5 satu bahagian. 8.5. 8.5 mahal. Pi cari pula. Surah ni berapa? 900. Bapak lagi mahal. Turis bapak turis. Bapak 900. Dia tak sebut mak. Mak. Mai pula ke masjid ni. Bandar Universiti ni. Dia kata 900.5. Mak bapak. Lah dua-dua dia sebut. Dia pi pula surah hak depan masjid tu. Berapa? 900.5. Oh sama. Pi surau mana tak tahu, 600.5. Cantik. Hak ni yang ku cari, murah. Murah sungguh. Bila lembu tu turun daripada lori, mereka hantar. Duk atas tanah tu, tak bangun sampai ke sudah. Lembek lutut, lembek kaki lembu tu. Tulang pula berselerak, boleh main piano. Reng. Awak yang lekeh sangat lembu ni, 600.5. Kenapa kita tak korban sesuatu yang kita sayang? Bagi yang paling kita sayang. Lepas ni tuan-tuan, kalau kita nak sedekah, sedekah yang paling elok sekali. Ni kadang-kadang sedekah durian yang dah ditepuk tubai. Berlubang dah, tupai balun, sedekah ke orang. Ada yang meniaga nasi lemak tak habis. Pergi hantar kat masjid. Kesian orang masjid lapar tu dia. Kenapa kita tak biasakan memberi sesuatu yang kita sayang? Saya ceramah di mana ke hari tu? Bila dah habis ceramah tu, orang pakat tunggu tepi jalan. Nak babai, nak tengok, nak babai. Saya buka tingkat kereta saya tu. Mai satu hamba Allah tuan-tuan, dia berlari, dia cabut kepiah saya. Dia lempar dia punya. Astaghfirullahaladzim. Ustaz, hadiah. Allah terima yang terbaik saja. Elok. Tu bukannya hadiah, tu bukan sedekah, tu merompak nama dia tuan. Nak minta pun minta elok lah. Jadi kalau boleh lepas ni kita korban yang terbaik. Abang-abang,
korban pada isteri anak-anak yang terbaik, jadi bapa yang terbaik, jadi suami terbaik. Allah terima yang terbaik. Isteri-isteri, ibu-ibu, korban yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Kita korban dalam masyarakat yang terbaik. Nanti kita nak raya korban, lembu yang terbaik, kambing yang terbaik, yang gemuk-gemuk mereka. Saya baru ni tengok satu lembu punya gemuk, tuan-tuan. Dia kata tak kurang 15,000 Ustaz. Bapa. Yang ini kalau sembelih, satu bandar universiti ni dapat makan. 2. Ayat yang ketiga yang kita nak tebuk Ustaz Ahmad ni. Kalau kita sedekah, Allah gandakan seolah-olah satu pokok yang tumbuh 7 dahan, setiap dahan ada 100 biji. Apa ayat dia Ustaz Ahmad? Silakan. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Baik, dalam ayat yang Ustaz Ahmad bacakan tadi, siapa-siapa yang berinfak pada jalan Allah macam pokok ni. Dia tanam sebiji benih, tumbuh sebatang pokok, ada 7 dahan. Dan setiap dahan itu ada 100 biji. 100 darab 7, 700 biji. Dia tanam sebiji, tapi Allah balas 700 kali ganda. Sebab tu abang-abang yang berniaga di sini, bila kita nak dapat rezeki murah, apa dia? Akak-akak, macam mana nak dapat rezeki murah? Macam mana nak jadi kaya? Dua cara. Pertama, kena banyak kawan. Macam mana nak jadi kaya? Macam mana nak rezeki murah? Kena banyak friends. Daripada mana dapat friends? Ada S di belakang. Lagi banyak kawan, lagi banyak rezeki. Cuba kita meniaga sini masam. Dah meniaga jeruk, masam pula. Elok. Bang, 500 gram berapa ringgit? Buta, tak nampak? Orang dah tulis lah, baca. Dia ambil jeruk tu, dia serukuk muka kita. Sebab tu nak meniaga, kena banyak kawan. Semua kawan dia. Dia tak bermusuh dengan orang. Waalaikumsalam. Seronok orang. Ni masam, nego nasi lemak pun masam. Kalau tak nak beli pun tak apa. Ramai lagi nak beli. Elok lah. Tuan-tuan, bayangkan kalau bisnes kita hari ni, kita ada friends, nama dia Facebook. Friends dalam TikTok. Friends dalam Instagram. Hari ni tak payah lagi nak berniaga teruk-teruk. Online saja. Sebab tu akak-akak yang mana ada Facebook, yang mana ada TikTok, jangan duk tunjuk main lato-lato. Bukan ada beedah. Kak Milah main lato-lato. Buat apa? Gunakan platform tadi untuk cari kawan. Dan bila tuan-tuan banyak kawan, orang akan beli barang yang tuan-tuan buat. Kawan saya tak ramai dalam Facebook. Adalah 2 juta orang. Tak ramai. Dalam TikTok berapa ramai? 1.3. 1.3 juta. Instagram ada 1 juta. Tuan-tuan boleh bayar. Ada berapa juta kawan saya. Kalau saya pancit tengah jalan, Ustaz Kazim tu berhenti. Kalau saya makan tom yam, Ustaz saya belanja. Alhamdulillah. Ni kepiah saya ni tuan-tuan, orang Singapura bagi. Jam saya ni, orang Putrajaya bagi. Baju saya ni, orang Ipoh bagi. Kasut saya ni, beli sendiri. Alhamdulillah.
Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan, jom jangan sombong, jangan belagak, jangan besar diri, jangan ujub, jangan riak, jangan rasa kita hebat. Kita baik dengan semua orang. InsyaAllah, InsyaAllah kita kaya. InsyaAllah kita murah rezeki. Tuan-tuan cuba tengok malam ni, ceramah saya. 3 adik ni. Tu jersey bola apa tu? Bukan, ingat jersey bola ni. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Masya Allah. Tu Melaka. Ini apa? Manchester United. Harry Maguire. Tuan-tuan ingat senang ke? 3 orang anak muda ni nak datang. Baik mereka lepak sana Tom Yam. Baik mereka lepak makan aiskrim keluar asap. Baik mereka main game. Baik mereka main lato-lato. Tapi mereka teringin nak dengar. Pasal apa? Pasal geng dalam TikTok. Pasal mereka follow saya dalam Facebook. Ni Kak Mila dengan sakit lutut. Nak balik tu, besok pagi baru sampai. Tok tu dia bergerak petang tadi. Pukul 9.30 baru sampai. Nak balik agak-agak pukul berapa tuan? Tak pukul 12. Pasal apa? Pasal saya kawan dia. Dia kawan saya. Bayangkan kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, nombor 1, semua kawan kita. Nombor 2, bagaimana nak jadi kaya? Sedekah. Dalil ayat yang Ustaz Ahmad baca tadi. Sedekah. Peniaga-peniaga nak murah rezeki. Sedekah. Orang beli rambutan sekilo. Bang, rambutan sekilo? Baik. Timbang. Lebih lah pula. Dia buat keluar sebiji. Kurang lah pula. Buh balik. Lebih lah pula. Lah dia ambil pisau, dia kerak 2. Buh balik. Baru cukup. Kedekut gila. Apa salahnya kau ambil 1 genggam bubuh? Sedekah. Sekilo. Yang beli tu janda. Bawa anak seorang. Mama, baik kan pakcik tu sedekah rambutan? Baik dah makna tu. Tak mana faham, tak faham sudah. Dengan bersedekah ni tuan-tuan, Allah akan murahkan rezeki kita. Nabi jamin, siapa yang bersedekah takkan miskin. Ma naqasat sadaqah min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sebab bersedekah. Jadi yang mana belum masuk korban, jom kita masuk korban. Pergi ke Masjid Bandar Universiti tu. Saya nak masuk korban seekor lembu. Oh, dah penuh. Dah ditutup. Pi surau depan tu pula. Oh, dah tutup. Kalau gitu buat korban sendiri di rumah. Seekor kita buat korban di rumah. Minta tu imam sembelih hari raya kedua. Kita lapar, kita masak, bagi mentah dekat orang. Hak sebahagian kita masak. Boleh. Korban bukan semestinya di masjid. Korban bukan semestinya di surau. Di belakang rumah pun boleh sembelih kambing. Ustaz, di belakang je Ustaz. Di depan tak boleh. Depan pun boleh. Atas bumbung pun boleh. Cuma orang tu tak sihat. Simple tuan-tuan. Kenapa awak berkorban? Sebab dosa saya banyak. Ustaz Ahmad, apa lagu tentang dosa Ustaz Ahmad? Dosa-dosa macam pasir di pantai tu Ustaz Ahmad. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil
العظيم Wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku terimalah taubatku sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Salah satu kelebihan berkorban, bersedekah dan sebagainya menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Kalau kita tak berjudi, kalau kita tak berzina, kalau kita tak merompak, tak rasuah dan sebagainya. Tapi dosa mata kita buat. Dosa mata lah. Ya Allah, oh, ni menatang ni. Duk lintas macam-macam video, macam-macam gambar. Susah hati kita, tuan. Orang sekarang zaman orang tak malu. Dengan isteri dia cium, masuk Facebook. Peluk isteri dia, peluk suami dia pun dia masuk TikTok. Kita pun toktik sekali. Aduh. Sebab tu abang-abang, kalau nak main TikTok, pastikan isteri di sebelah. Selamat. Kalau duduk seorang-seorang, lebuh. Akak-akak kalau suami main TikTok, duduk sebelah dia. Abang tengok apa? Panjang tengkuk. Kuat kat tu gelap pak. Kan? Tu tengok, abang tengok apa? Ceramah Ustaz Kazim ni. Tapi abang tak minat dia. Dia suku hitam. Astaghfirullahaladzim. Tengok. Isteri pun tengok sekali. Tengah tengok gambar apa tu keluar. Dia tergedik. Janda yang mana? Janda mana pula dah. Hei, budak-budak ni tak malu sungguh ha. Oi, cepat-cepat dia tolak pergi atas. Isteri pun pergi buat air di dapur, dia cari balik. Tang mana pula ni? Pun ada juga jenis tu. Tak maukah kita minta ampun pada Allah? Ni dosa mulut. Dosa ngumpat. Memang kita tak mencuri, tapi mulut mengumpat. Naik je Ustaz Kazim di atas tu. Tengok dalam TV cerah. Tengok depan-depan gelap. Dosa tu. Bisik pula tu. Tengok dalam TV cerah. Tengok TV gelap. Yang sebelah tak jawab dia gelap. Dengan dia berdosa sekali. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersedekah, dengan kita berkorban tu, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Kita nak mati, tuan-tuan. Ada yang mati tengah sembahyang, ada yang mati naik motor, ada yang mati aksiden, ada yang mati sakit jantung, ada yang mati kencing manis. Seorang mati. Tiap-tiap hari keluar dalam media. Al-Fatihah, inna lillah, Al-Fatihah, inna lillah. Takut kita, tuan-tuan, mati dalam keadaan dosa yang banyak. Maka salah satu cara nak menghapuskan dosa kita ialah berkorban. Ialah bersedekah. Jom. Walaupun sedikit dengan sebelah kurma. Kalau boleh membawa syurga, sedekah. Ni duk makan kacang kuda daripada tadi. Seorang-seorang dia. Duk dengar ceramah makan kacang kuda. Yang sebelah dia tak makan apa, duk tengok. Kawan gini, lambung, siap lambung pula. Orang sebelah tu tanya pula, kacang kuda ke? Dia buat tanya tau, kacang kuda ke? Tu tandanya dia nak. Bagilah. Ni dak, bila dia tanya, kacang kuda ke? Tu kedai tu. Pergi kedai tu. Kedekut tak hidup masin betul. Allah, tiba-tiba minta syurga. Kedekut. Dengan anak pun kedekut. Dia buat balik popcorn, makanlah tandah.
Tak bagi ke anak dia. Mama, ayah mana? Tak tahu. Terus masuk tandas. Sakit perut dia tu. Sakit perut apa? Duk makan. Perut muntah dia. La ilaha illallah. Nak masuk syurga apa? Kedekut gila tuan-tuan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian. Saya teringat ada satu selawat yang saya rasa selawat ini patutlah kita amalkan. Baik kita bangun daripada tidur kita nak kita bawa kereta musafir dan sebagainya. Ustaz Ahmad, selawat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung. Lagi sekali Ustaz. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq. Wa tuhassinu biha lana al-akhlaq. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey. Pernah dengar? Pernah dengar tuan-tuan? Pernah. Pernah dengar? Tak biasa dengar, biasa dengar. Ustaz Ahmad sebut slow and steady. Slow and steady. Dia orang selalu ni kot, selawat tafrijah kot. Mungkin lah barangkali tu. Cuba try sikit. Adik-adik kita. Yang kat depan ni, yang kat depan ni. Tahu tak? Sudah dia tu. Tak tahu. Sudah. Sudah. Um, Boleh tak naik atas? Boleh tak? Naik sini, jom. Barang siapa yang naik atas malam ni, Ustaz belanja. Boleh? Salatullah, salamullah. Sama-sama. Ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin. Habibillah, salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Itu boleh lah Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bila Datuk Ustaz Kazim sebut tadi, bila diceritakan tentang mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, korbankan sedikit walaupun apa yang kita miliki. Tuan-tuan, sedekah ini juga mampu dan dibuktikan untuk merawat dan mengobati ahli keluarga, kawan-kawan, jiran tetangga, apatah lagi yang duduk serumah dengan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah Datuk. Secara ringkas. Kawan saya ni, duduk di hospital. Isteri dia duduk di hospital. Kena kanser ni belah-belah dalam ni Datuk. Kena operate. Kena buang dia punya tu apa nama maklum sis apa tak tahu tu. Jadi dia ni duk buntu tak tahu nak buat apa. Dia pun duk fikir macam mana ni, sejauh mana apa ni isteri aku ni boleh bertahan. Dia tanya dengan ramai orang, apa yang patut dia buat? Ada yang cakap baca Yasin. Oh, lagi teruk. Nak pergi dah tu. Baca Yasin. Allahu Akbar. Lagi luluh. Kan? Solat hajat. Dia kata boleh nak solat. Tapi tuan-tuan, bila disuruh, dinasihat untuk bersedekah, Allahu Akbar. Dia turun daripada wad yang diduduk oleh isteri dia ni. Dia bawa makanan dengan isterinya makan tu, nak makan tu tak boleh. Beli makan nak bawa jumpa dengan isteri. Isteri kata, bang tak lalu bang, tak boleh pergi makanan ni tak boleh. Dia kata tak apalah. Jadi misi ni, nurse kata minta maaf cik, waktu melawat dah habis apa semua. Dia pun turun. Dia tengok ada satu makcik ni cleaner Datuk. Dia tengok makcik ni, sialah, ya Allah, duk cuci, duk mop, duk sapu apa semua ni. Dia pergi tanya makcik tu, makcik makan tak lagi? Makcik tu kata, makan hak pagi tadi. Hak pukul 10. Lah ni tuan-tuan, dia kata apa? Lah pukul 3. Dia jumpa makcik tu pukul 3.
Dia bagi makanan kat makcik itu. Dia kata, makcik, nah ambil lah. Isteri saya tak lalu makan. Makcik ambil lah makan. Saya sedekah dekat makcik. Makcik tu kata, ya Allah terima kasih. Dia pun kata, makcik tolong doa lah untuk isteri saya yang duk ada dia buat tu nak operate. Mudah-mudahan doa makcik ni dipermudahkanlah urusan isteri saya. Sihat walafiat. Makcik ni pun tadah tangan ke langit. Kan, lah ni pakai duk kata apa? Jolok langit apa kalau ni? Trend. Tunjuk langit apa kah? Tadah tangan ke langit tuan-tuan, doa depan hak si pemberi sedekah ni, kawan saya ni. Masya Allah, tabarakallah. Isteri dia masuk dalam wad pembedahan, keluar. Tuan-tuan, doktor bagi tahu alhamdulillah, pembedahan berjaya, isteri dia pun sihat, tunjuk yang positif, dan alhamdulillah tuan-tuan, hari ini mampu bangun, berdiri, berjalan, melakukan kerja hakiki dia sebagai seorang suri rumah. Alhamdulillah. Ini kuasa sedekah tuan-tuan. Yang penting hati kita, nawaitu kita untuk bersedekah. Kan, tuan-tuan, Datuk pun tahu, saya di Kedah pun tuan-tuan, buat NGO, buat kerja-kerja kebajikan macam mana Datuk. Datuk ni tuan-tuan, kalau ikutkan warga mas, ada berapa orang Datuk di pondok? 200 orang. Daripada yang hidup sampai yang nak mati ni pun tuan-tuan dia tolong urus. Banyak cerita dah saya duk dengar daripada Datuk. Ada yang anak tak mai jumpa dengan mak. Masya Allah, sedih tuan-tuan. Tak mai jumpa dengan mak saat-saat akhir, emak ni menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi Datuk dengan pusat pendidikan urus sampai ke liang lahat. Masya Allah. Ini pengorbanan yang cukup besar. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya tengok jam pun dah pi sampai 10.40. Datuk kata ni saya pergi daripada Seri Iskandar nak jumpa tol highway. No, silat-silat hari bulan no, tapah Datuk no. Daripada sini, yang paling dekat Tapah. Takkan nak patah balik, jauh pula. Tuan-tuan, saya nak minta Datuk pada malam ini untuk sama-sama kita nak merenung ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak minta Ustaz Ahmad dengarkan kepada kita daripada surah As-Saffat ayat yang ke-102. Yang mana Allah menceritakan kepada kita betapa hebatnya pengorbanan ayah dan anak di saat menerima perintah Allah dalam mimpi. Diceritakan mimpi ini tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan bila ayah sebut kata ni, aku ni mak doi, terima perintah untuk sembelih hang. Ni cerita cara kita tuan-tuan doi. Ni cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ni nak kena sembelih hang ni, nak buat lagu mana ni, orang Kedah kata. Ayah, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita, tuan-tuan, dia kata apa? Mudah-mudahan diri dia terdiri daripada orang-orang yang sabar. Sa'amat, baca sikit Sa'amat ayat daripada 102 tadi. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Masya Allah, tuan-tuan dan puan, ayat ini ceritakan kepada kita, inilah kezahiran ketaatan ayah dan anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Datuk, di pusingan yang terakhir ni, kesimpulan dan juga apa yang diadaptasi daripada ayat yang disebutkan tadi, nak minta Datuk ceritakan kepada kita semua termasuk diri saya dan juga peniaga-peniaga yang ada di sini, apa tips, kaedah, cara, orang Kedah kata nak buat lagu mana untuk kita merasa senang, merasa gembira, tak ada rasa gundah gulana,
untuk kita nak mentaati perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sila Datuk. Tuan-tuan yang saya hormati, dunia ni tempat ujian, bukan tempat seronok. Tambah-tambah bila kita mengaku kita beriman kepada Allah, ujian mesti mai. Hasibanna su'an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mesti dia datang ujian. Nak berubah jadi baik ya akan datanglah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Sebab itu sabar. Sabar. Kadang-kadang baru je pencin, Allah Ta'ala bagi sakit. Kadang-kadang bila dapat anak pula kena kanser. Kadang-kadang rumah tangga baru 2 minggu kahwin, aksiden. Allah Ta'ala uji. Macam-macam bentuk ujian yang Allah Ta'ala bagi. Nombor 1, sabar. Sebab Allah bersama dengan orang yang sabar. Yang kedua, kalau kita sekarang diuji dengan pelbagai masalah, kita kena ingat, kalau kita jadi orang beriman, kemuncak daripada masalah tadi ialah keseronokan. Kalau tuan-tuan nak seronok, tuan-tuan nak bahagia, tuan-tuan enjoy dengan masalah tuan-tuan. Tuan-tuan enjoy dengan ujian tuan-tuan. Lapang hati, lapang dada, besar jiwa kita. Bila kita dapat sesuatu musibah, kita ingat Allah sayang pada aku, Allah nak bagi benda lain pada aku. InsyaAllah. Yang tu yang saya pujuk hati saya. Bila saya ada masalah tuan-tuan, macam-macam benda datang kat saya. Kalau nak baca komen dalam Facebook, komen dalam TikTok, komen saya tak larat baca. Tak mampu happy buang masa saya baca. Tapi bila orang hentam, orang fitnah saya kata, ya Allah, kau berikanlah kebaikan atas ujian ni. Alhamdulillah sampai sekarang tuan-tuan. Saya rasa penceramah yang paling tua yang masih kekal dalam tali besen saya. Tuan-tuan tengok siapa ustaz tua-tua. 33 tahun dah. Kemarin saya jumpa dengan satu pengacara. Dia kata, ustaz, saya duk dengar ceramah ustaz daripada saya kecil. Hari ini saya duk sebelah ustaz. Jadi pengacara pula dalam siaran langsung TV. Maknanya saya tua sungguh dah. Patut pencin dah. Tapi Allah bagi lagi rezeki, Allah bagi lagi kuat, Allah bagi kedekat. Tidur tak ke mana. Ni saya nak pergi Kuala Lumpur, bila saya nak tidur? Tengok tadi nak habis dah 10.30, dia pederas sambung satu soalan lagi pula. Malam tak makan, tidur pun tidak, besok kerja. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan, pandang baik kepada Allah. Jangan pandang buruk dengan Tuhan. Yang ketiga, kita nak syurga kan? Kalau kita nak syurga, kena sabar banyak. Biar susah di sini, asal senang di akhirat. Makcik-makcik nak pakai tudung, letih. Kak Milah nu nak pakai tudung, letih. Tapi tetap pakai tudung. Orang perempuan nak semayang, penat. Dengan anak, dengan mengandung. Orang laki-laki semayang senang, kain pelekat, baju Melayu, sepeda pun tak pakai. Mai orang perempuan ni nak keluar rumah, nak berjalan, Allah, anak duk merengkai. Tak apa. Allah bagi kita ujian, nanti Allah bagi syurga. Tengah sedap-sedap tidur malam-malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh pula bangun, tak apa. Elok dapat duit sikit, dalam bank adalah 50,000. Isteri kata, abang, jom kita buat haji. Habis ke haji pula, tak apa. Dah ada duit simpanan sikit, 10,000. Mak telefon, tak nak buat korban ke di masjid mak. Pengurusi masjid tanya, tak apa, buat je. Susah sikit tak apa. Kerana Tuhan. Allah akan ganti kita dengan syurga. Sebab target kita bukan di sini. Target kita akhirat. Dan kalau kita sabar, macam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, Allah bagi ganjaran yang sangat hebat. Bayangkan Siti Hajar diletakkan di Mekah,
Air tak ada, rumah tak ada, jiran tak ada, elektrik tak ada, wifi tak ada, DIY pun tak ada. Dua beranak yang masih menyusu anak dia. Nabi Ibrahim tinggalkan di tengah-tengah batu pun tak ada. Bila isteri dia tanya, abang nak ke mana? Abang nak balik ke Palestin. Abang tinggalkan kita orang di sini? Ya. Siapa yang perintahkan tinggal di sini? Allah. Nabi Ibrahim tak tengok belakang. Nabi Ibrahim jalan je. Allah perintahkan aku tinggalkan kau orang di sini. Kata isteri dia, abang baliklah. Kalau Allah yang perintahkan, saya yakin Allah takkan sia-siakan saya anak beranak. Hebat tuan-tuan iman. Cuba akak-akak suami pergi umrah 2 minggu. Bawa beg, masuk dalam kereta, nak pergi airport. Abang, nak pergi umrah, tak tinggalkan duit ke? Abang tinggalkan kau pada Allah. Agak-agak abang tu sampai ke mana tuan-tuan? Dia terajam, bergolek-golek jatuh suami ni. Iman kita. Sabar. Akibat Nabi Ismail, akibat Nabi Hajar, akibat Nabi Ibrahim, taat dan sabar. Hari ini berjuta orang buat haji. Hari ini berjuta orang buat korban. Hari ini berjuta yang tawaf, berjuta yang sa'i, berbilion yang minum air zam-zam. Semuanya tuan-tuan, hasil daripada pengorbanan, hasil daripada kesabaran, hasil daripada iman. Dan kalau tuan-tuan sabar dengan anak-anak, insya-Allah anak-anak ni jadi orang baik. Walaupun kita dah mati, pahala masih berjalan. Walaupun tuan-tuan berkorban membina masjid, duit habis, tak apa. Tiap-tiap kali orang sembahyang, berapa juta pahala akan sampai dalam akaun kita sampai kiamat kerana pengorbanan kita. Sebab itu, jangan takut bersedekah, jangan takut berkorban. Kerana akhirat adalah target kita. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Bentulkan niat dari sekarang, ubah sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan agar esok tidak kekesalan. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya, mati bila-bila, masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Dah, lagu terakhir. Lagu terakhir tu. Jom, lagu terakhir Ustaz. Kami berdiri Ustaz, no? Lagu tafakur lah ya. Tafakur tu. Boleh. Jadi tuan-tuan, malam ni saya nak pergi Johor ni. Tuan-tuan tak apa, rumah sebelah ni. Saya nak pergi KL ni. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu